Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Apa khabar semua ya? Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah dapat kita bersama sekali lagi menyambung siri pemantapan bacaan surah Al-Fatihah kita, dan kali ini kita masuk pada siri yang ke-11 ya. Syekh Abdul Aziz kita ya, siri ke-11. Mudah-mudahan kesemua siri-siri itu dapat kita ikuti dengan baik, tak tertinggal walaupun satu, untuk memastikan kesinambungan fakta dan maklumat serta kesinambungan sanad bacaan Al-Quran, khasnya dalam Ummul Quran ini insya-Allah taala. Jadi sebagai pembuka tirai, mari sama-sama kita ambil leqah talaqi semula kita punya Fatihah ya. Kita pun sudah menjelang Ramadan ni masya-Allah, bulan Al-Quran. Baik, sebagaimana biasa kita niatkanlah sebagai yang kita sedia maklum segala bacaan Al-Quran kita supaya menjadi hadiah daripada fadilat dan ganjaran kepada mereka-mereka yang sedikit maklum insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sama-samalah kita senantiasa menyemak-nyemak muhasabah terhadap Ummul Quran ini. Sebagaimana tuan-tuan guru kita pun apabila bertemu dengan ulama-ulama Quran senantiasa menyemak Fatihah ni. Ya, mereka yang dah bertaraf tuan-tuan guru Quran pun menyemak pula dengan ya guru-guru yang lebih mutqin dan mursyid supaya diperbetulkan bacaan. Jadi menjelang Ramadan ini, walaupun kita telah pun mengeluarkan panduan tarawih dan tadarus kita, cuma ingin saya raise up benda ni, isu ni, supaya di sana pun kita ada maklumat, di sini pun kita top up dan backup maklumat tentang Fatihah yang tidak akan habis perbincangannya sampai qiyamah nanti. Ya, iaitu tentang
Ada orang tanya kita ni berkaitan Fatihah juga, bukan dia keluar tajuk apa, tentang boleh tak ya kita nak buntut Fatihah imam dalam tarawih. Maknanya apa? Maknanya dua. Satu, bila imam mula saja ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang makmum belakang pun mula baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, makmum pun Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mula satu ayat demi satu ayat. Satu. Yang kedua, ada kali imam sudah habis 3-4 ayat baru makmum mula ayat 1. Soalannya boleh tak? Jadi soalan yang menggunakan perkataan boleh ni dia tidak syar'i sangat bunyinya. Tapi kalau tanya dari segi pandangan hukum yang berkaitan dengannya, maknanya Quran dan fiqh, bagaimana hal keadaan orang atau makmum yang melakukan sedemikian? Maka jawapannya tentulah tidak boleh. Tak sewajarnya, tidak menepati. Kerana Fatihah imam untuk ditasmi', untuk didengar, disemak, dihayati, barulah boleh dibuat koreksi. Satu lagi. Yang kedua, bukankah sembahyang fardu dan sembahyang tarawih itu rukunnya sama je, 13? Kerana ianya kedua-duanya merupakan sembahyang yang sejenis dari bentuk kaifiat. Sembahyang fardu dengan sembahyang sunat yang macam ni, kaifiat, kaedahnya sama tak? Yang beza kaifiat apa? Solat gerhana, matahari dan bulan, solat jenazah, itu kaifiatnya lain, caranya lain. Lagi dianya kaifiatnya sama, maka rukunnya tetap 13. Cuma kenapa kalau dalam sembahyang fardu imam baca qul huwallah juga, al-ikhlas juga, tak timbul pun isu nak buntut Fatihah imam dalam sembahyang maghrib? Ada selalu baca qul huwallah sembahyang maghrib rakaat kedua. Tapi tak timbul pula, tak pernah orang tanya boleh tak buntut Fatihah Ustaz bila Ustaz baca Fatihah dalam sembahyang maghrib. Tak timbul pun. Padahal qul huwallah itu juga yang nak baca dalam Ramadan. Kenapa bila qul huwallah yang nak baca dalam tarawih tu timbul isu nak buntut Fatihah imam? Ana jawab, ini menunjukkan kita belum betul-betul menghayati amalan keagamaan dalam Ramadan. Qul huwallah itu juga sepatutnya qul huwallah yang dibaca dalam Ramadan lebih baik lagi. Walaupun sepatutnya sama-sama baik, tapi lebih baik, lebih penjagaan mutu bacaan dalam Ramadan, sebab Ramadan bulan Quran. Jadi tak timbul masalah imam laju atau imam. Kalau imam laju, maknanya tarawih ni tidak menepati konsep tarawih sembahyang berehat-rehat. Orang berehat-rehat ni kalau jalan-jalan dah berhenti tu kadang-kadang tempat tu tidur dulu, nak tunjuk lamanya orang berehat. Tapi kalau gocok-gocok geger gitu, oh, itu bukan berehat nama tu. Tak? Yang ceritanya lari sangat lah yang kita duk menghayati Ramadan itu. Sebenarnya dari segi hakikat tak menghayati juga. Tang bacaan pun kita sudah berkeluar daripada kaedah sebenar. Jadi patutnya tak timbul masalah membuntut imam. Walaupun ada orang kata boleh, tapi afdal jangan buntut. Anda kata isu itu tak timbul. Kalau orang yang jaga solat tak timbul kata boleh. Yang timbul kata buat secara yang sepatutnya. Itu dia. Ya. Di akhir zaman ni jangan duk main lengah-lengah, tarik tali sangat. Kalau kata tarawih 20 rakaat mazhab Syafi'i, jangan duk tarik tali lagi. Ini boleh ikuti panduan tarawih dan tadarus kita ni. Dapatkan nanti ya. Jadi kita nak ceritakan bahawa sekarang itu konteks Fatihah. Jangan ada konsep membuntut Fatihah imam dalam tarawih dan juga dalam witir. Bacalah betul-betul. Kalaulah saya bagi contoh, kalau sembahyang maghrib saya punya qul huwallah, jadi isunya sebab dia nak relate benda tu dengan qul huwallah. Katakan qul huwallah yang anda baca lepas Fatihah, masih kaitan Fatihah ni, anda baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu kalau bunyinya senario maghrib. Tarawih cuma anda buat macam ni aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Apa pula bezanya? Semayang serupa je. Malahan roh tu macam ada pada tarawih lagi kan? Cuma tadi gaya Mahmud Khalil, ini gaya Sudais. Tu saja nak ceritanya. Dia tak timbul nak bontok-bontok. Sebab kalau imam terlaju pun, fiqah membenarkan makmum tertinggal dengan 3 rukun panjang. Jadi buat apa nak bontot? Sana ada rukhsah, ada keringanan. Sekian dimaklumkan. Anak kena raise up isu ni supaya benda ni jangan jadi masalah tahunan. Ya. Baik, kita pergi pada kertas kerja kita ni, al-akhta' asy-syari'ah fil Fatihah. Dan kita masih berada pada perbincangan helaian pertama, ya, setelah membincangkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Hadis yang berbunyi, man shalla rak'atan lam yaqra' fiha bi Fatihatil kitab lam yusalli illa an yakuna ma'muman. Akhrajahu At-Tirmidzi. Hadis yang berbunyi, barang siapa yang bersembahyang 1 rakaat, maknanya barang siapa yang sembahyang tidak membaca padanya Al-Fatihah, ia tidak dikira sembahyang, melainkan dia adalah seorang makmum. Ini dalam konteks mazhab yang lain, makna ada makmum tak perlu baca. Dan kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. واختلف جمهور الفقهاء هل البسملة آية من الفاتحة أم هي آية لم تفتح بها كل سورة من القرآن على سبيل التبرك. واختلف جمهور الفقهاء هل البسملة آية من الفاتحة أم هي آية لم تفتح بها كل سورة من القرآن على سبيل التبرك. Dan berbeza pendapat. Wakhtalafa, berbeza pendapat. Tapi ingat, berbeza pendapat ulama' ni, kalau betul 1-2 pahala, kalau salah tetap 1 pahala. Yang masalahnya kita orang awam ni, rasa-rasa macam betul, tapi kadang-kadang belum tentu dapat pahala. Syah-syahan. Kalau salah dah tentu cari penyakit orang awam ni. Kalau betul pun belum tentu lagi. Kalau betul belum daripada sumber yang sahih. Tapi kalau ulama, betulnya 2, salahnya tetap sah. Ya. Dan berbeza pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama ni makna majoriti ulama, kebanyakan ulama. Halil basmalah, adakah basmalah? Apa ni basmalah? Basmalah ni Bismillahirrahmanirrahim. Hauqalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tahmid, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Itu nama. Sebab orang Melayu kita ni bab lama ni tu memang selalu doa. Selalu betul bab nama ni. Sampai nama ustaz pun tak tahu. Ustaz apa tu? Kau kena undang pakai cuma mata. Kau garis sikit. Ciri tahu, nama tak tahu. Tapi kalau artis sampai kampung dia pun tahu. Suka makan apa, minum apa pun tahu. Ustaz ni minum kadang-kadang tak tahu apa nak beri. Gitulah kita ni. Artis balik kampung dia harap. Ustaz balik kampung
Ada orang tak tahu pun balik. Oh, itulah beza dia. Tapi orang selamat umat ni ustaz. Aktif ni orang berat. Orang berat. Nak cerita ni. Dan nama ustaz itu AJL pula salah. AJL betul. Nama ayah ustaz kau tak ingat. Ada satu tempat tak pergi. Nama hamba tak ada di whiteboard. Nama orang lain. Rosli tukar jadi Ramli. Hai, kita mari jauh dah ni. Ya ke kita ceramah sini? Hak duduk merokok di tangga-tangga surau masjid tu tak tahu kita ni ustaz mari. Maknanya ialah maklum kita tak tubik dalam TV. Orang nak tubik TV lah orang kenal. Waktu pula kita ni Sayyidina Ali kata dengar apa yang dicakap, bukan siapa yang bercakap. Walaupun certain aspek kena tengok juga siapa yang cakap tu. Dah gitu. Orang duduk tepi jalan nak cakap bab agama, buat je. Ya, tanya kes-kes agama, tanya orang tak tahu apa. Kena tengok juga siapa kecek tu. Baik, kita balik Sarawak. Tadi kita ke Pantai Timur sekitar. Apa dia? Basmalah itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Adakah basmalah itu ayatun minal Fatihah? Satu ayat daripada Fatihah. Ini perbincangan. Ulama berbeza-beza pendapat. Ulama Quran, ulama fiqh berbeza-beza pendapat. Adakah Bismillahirrahmanirrahim satu ayat pada Fatihah? Mana kalau satu ayat pada Fatihah wajiblah baca. Baca mungkin baca perlahan atau baca kuat. Itu dia punya kaedah. Am hiya ayatun, atau ia adalah satu ayat lam tuftahu biha, yang tidak dibuka dengannya, kullu suratin, pada semua surah minal Quran, daripada Al-Quran, ala sabilit tabarruk, dengan tujuan mengambil keberkatan. Satu pendapat kata adakah Bismillah ni satu ayat pada Fatihah, atau sekadar untuk mengambil keberkatan saja baca Fatihah ni, sebab dia ni sebagai pembuka ayat, pembuka surah baru saja ke? Kalau kita tengok ada 114 surah, ada 113 surah diawali dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah atau surah Bara'ah tak ada. Tapi ada juga orang tak mengaji. Ini dia kata bila dia mengajar anak-anak murid dia, anak murid dia tanya, Ustaz, ya, hak ni surah Bara'ah ni guananya tak ada basmalah tu. Oh, silap tu. Tulislah, dia kata. Itu tak lupa cetak dia. Ini ustaz tak ngaji tak habis. Nak ngajar kata nak ngajar. Nak cerita ni. Oh, dia kata suruh tulis, dia kata hak ni lupa cetak. Apa cerita? Gapo? Apa tu ibu juta Quran? Tulis gitu. Ni. Bila kita tegur, tutup habis kelas-kelas kat kampung. Sebab dia takut dia ngajar tak betul. Kita bukan suruh tutup kelas ngaji. Kita mari ngaji. Apa ustaz-ustaz mengajar. Jangan ingat pandara. Cerita. Baik. Ataupun dia sekadar mengambil keberkatan sesuai dengan sabda Nabi SAW, atau kama qala, maka setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah, maka terputus keberkatannya. Berkat-berkat ni, bila nak ambil berkat, kita kena buat. Kalau nak ambil berkat masjid surah, kena pergi balasa. Syekh Jahan tahu apa dia balasa? Tahu. Mu kena belajar banyak lagi bahasa. Balasa maknanya surah lah, surah. Surah balasa tu lagi. Kain-kain atau kain-kain? Lagi tak tahu. Bukan kimono, kain-kain selepas semayang. Itu dia. Hamba kalau pergi Kelantan dulu tak tahu 81. Oh, kena cari. Dia kata ni ada komus di sini. Komus bahasa Kelantan. Satu negeri yang ada komus. Kelantan lah. Hebat kata. Baik, nak ceritanya sini. Apa itu hilang? Kecek Kelantan hilang. Hilang keberkatan. Kalau kita nak ambil keberkatan daripada Al-Quran, belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, hayati Al-Quran, dapat keberkatan Al-Quran. Nak ambil keberkatan daripada puasa sunat. Jangan duk petikai orang nak puasa sunat banyak bulan Sya'ban, bulan Rajab ni. Ada hadis dia, ada riwayah dia. Sebelum kita nak pertikai, kita kaji diri kita dulu. Kita dah kaji, analisis betul-betul tak sunnah Nabi ni, atau baru dengar ceramah sikit-sikit terus bid'ah ke amalan orang lain.
Tok-tok guru dulu tidak begitu. Ya. Nak mengambil keberkatan daripada ulama, makna kena hadir majlis ulama, sayangi ulama. Ya. Nak mengambil keberkatan beribu ayah, restu mereka, sayangi mereka, dampingi mereka, doakan mereka. Ini nak kita ambil keberkatan ni. Jadi adakah basmalah ni satu ayat pada Fatihah, makna wajib baca, atau sekadar mengambil keberkatan? Bila mengambil keberkatan, seolah-olahnya macam fahaman orang Melayu kita, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Dari segi syariat tidak begitu. Kalau buat, alhamdulillah, beruntung. Kalau tinggal, masya Allah, la haula wala quwwata illa rugi. Gitu. Adakah begitu? Dua pendapat ni. Maka tengok dia buka perbincangan. Tengok gaya ulama dia karakter. Qala Syafi'iyyatu, berkata ulama-ulama Syafi'i. Ulama-ulama Syafi'i ini tidak semesti bermakna Imam Syafi'i seorang. Ulama Syafi'i ini maknanya kumpulan-kumpulan ulama yang mengikut ijtihad aliran Imam Syafi'i. Contohnya Al-Imam An-Nawawi, ya, dengan Al-Majmu'nya, Al-Muhadzabnya, syarahnya. Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, walaupun pengkhususan dalam tasawuf ulama sufi, tapi dia juga mengikut aliran mazhab Syafi'i. Imam Ar-Ramli, Syekh Ar-Ramli, dikenali sebagai Asy-Syafi'i As-Saghir, Ar-Ramli. Ibnu Hajar, ini semua ulama-ulama Syafi'i. Termasuk kita punya tok guru Quran kita, Imam Syatibi. Imam Syatibi yang kita belajar bacaan Quran itu, dia bermazhab Syafi'i. Main tu, tiba orang kita tak mau pakai mazhab. Buktinya tarawih buat 8, tak ikut mazhab Syafi'i lah. Sedangkan Imam Syatibi bermazhab Syafi'i. Imam Jazari mazhab Syafi'i. Siapa kita tak mau pakai mazhab? Berapa banyak Quran ada dalam dada dekat bibir kita? Berapa banyak hadis, berpuluh ribu hadis ada dekat bibir kita? Tiba-tiba tak mau pakai mazhab Syafi'i. Tak Ramadan dia tak mau pakainya. Bila Ramadan ni fobia. Bila Rajab Syaban dia fobia dengan puasa sunat. Itu yang datang budaya bid'ah tu. Nampak? Tapi bulan lain tak timbul. Sampai pada satu tahap masa nak bawa mengaji dulu, ada orang kata bid'ah belajar tajwid ni. Oh, anak kalau jumpa pok-pok tu memang nak payang sekali tu. Dia kata bid'ah belajar tajwid. Habis anda nak belajar apa? Nak duduk bawa enjin lori je pagi sampai petang, duduk tengok dengan batu-batu akik je. Kau duduk tengok burung tak bunyi, dia bunyi. Tu tak tahu aktiviti apa nak ikut, nak pilih. Tahulah nanti masuk kubur nanti, tahulah balutnya kain satu color, masuk dalam ni pun sama dalam. Masa itu baru tahu siapa ada aksesori lebih bila dalam kubur, bila orang balik nanti. Sekarang tak apa, you boleh tunjuk you punya kehebatan, ya. You boleh perkecilkan masalah-masalah keagamaan. Jangan sampai macam itu, ya. Lebih dengan kedatangan Ramadan ni. Adakah ianya sekadar nak mengambil keberkatan, tujuan mengambil keberkatan? Qala Syafi'iyyatu, maka berkata ulama Syafi'i, mana kelompok-kelompok ulama-ulama Syafi'i, hiya ayatun minal Fatihati, ia adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Ulama Syafi'i kata, ya, basmalah ni satu ayat daripada Fatihah, dan dia disunnatkan baca kuat jar. Lepas tu kalau imam kita mengikut mazhab Syafi'i di masjid-masjid yang memang Syafi'i, semuanya basmalah ni baca kuat. Allahu Akbar. Baca doa kita, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca kuat. Baca kuat pun kena cara lah Syekh Azmi. Kalau menengki, menjerit macam tu pun orang tak sedap juga. Dia ada cara dia, seni dia nak alunkan benda tu. Bila dia alunkan benda tu, nampak dia memuji Allah, nampak dia menyebut nama Allah, the Almighty. Nampak dia kata Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Cara dia alunkan, itu dia kata seni olahan suara dulu tu. Wa qala al-Malikiyyatu,
Dan berkata ulama daripada mazhab Maliki, Maliki ni sebelah benua Afrika banyak. Kemudian sempat saya jumpa dengan ulama-ulama Maliki ni daripada Yaman. Ketika beberapa kali kunjungan dakwah di Singapura, kita tengok ulama-ulama daripada mazhab Maliki. Kita bila jauh berjalan jumpa ulama-ulama ni, bagi anak dan sendiri, anak nak tengok, bukan sekadar tengok tempat, tapi tengok ulama tu. Sebab walaupun orang Arab ni dua, satu sebagai statusnya orang biasa, satu orang Arab statusnya ulama. Yang tu yang kita nak tengok. Macam mana solat dia, macam mana dia meraihkan mazhab lain. Ini ilmu yang tak ada dalam kitab. Ulama Maliki. Laisat ayatun minal Fatihah. Ia bukanlah satu ayat pada Fatihah. Kata ulama-ulama Maliki, basmalah ni bukan satu ayat pada Fatihah. Maknanya baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Itu dia punya conclusion bagi mazhab Maliki. Wa ala hadha, dan berdasarkan pendapat ini, pendapat macam mana? Satu yang kata ayat Fatihah, satu yang kata tidak ini, faman tarakaha 'inda Syafi'iyyatu, yang orang yang meninggalkan di sisi mazhab Syafi'i, makna meninggalkan ni makna tak baca langsung basmalah, baca perlahan pun tidak, langsung tak baca. Makna tak baca langsung basmalah. Bagi ijtihad Imam Syafi'i, batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Ini nak ceritakan bahawa mengapa saya bawa tajuk ini sebagai sisipan kepada pemantapan solat. Sebab kadang-kadang kalau kita melihat kitab fiqh saja, dan kalau tidak merujuk betul-betul, kita tak jumpa fakta ni. Rupanya ini fakta boleh membatalkan sembahyang. Kalau kita tak kaji yang ni, mungkin kita beranggapan fakta membatalkan sembahyang berdasarkan kitab-kitab fiqh biasa. Kadang-kadang kitab fiqh lama ni tuan-tuan, dia tidak menjurus, dia campur aduk. Masa ngaji pondok Kelantan dulu ni, tok guru dia bayar. Oh, ni ayat ni, ni bukan mazhab kita ni. Tapi dia tulis belakang dah tu. Nak cerita ni, nak ngaji kita tua ni kena ada ilmu. Orang Azhar angkat tangan tak boleh nak baca kita tua ni. Nak cerita ni, nak kena ada ilmu, nak mengasingkan fakta tu. Jadi kalau kita tak mengaji kan, mana? Nak ceritakan bahawa tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kalau kita mengaji biasa saja, mungkin yang kita nampak batal sembahyang di sisi mazhab Syafi'i apa dia? Kentut, tersentuh perempuan yang boleh menikah, anak-anak kecil yang masih pakai pampers pula berisi, tindih duduk atas ibu kita. Kalau setakat duduk dalam saf tu masih ada perbincangan lagi, tapi kalau sampai tindih duduk atas ibu kita tengah sembahyang, mana? Yang belum khatan atau khitan ini, terbuka aurah orang perempuan dan tidak ditutup pada kadar segera, kadar tamakninah, batal salat. Dan berbagai-bagai lagi perkara mendatang tentang batal salat yang akan kita bincang pada rentetan-rentetan yang akan datang. Rupanya tak baca basmalah pun batal. Kebimbangan anak berulang balik baru ni bila anak semayang di satu tempat di Shah Alam. Tengok satu budak muda, bagus, mana dia boleh datang tempat semayang-semayang tu dah bagus dah cara ni. Tapi bila kita tengok cara dia semayang, amat menduga citakan. Bila bagi salam tu dah tu, anak boleh cakap dia sebab anak bagi salam dulu pada dia. Bukan mana anak baca lagu pada dia, tapi anak bagi salam dulu pada dia. Mungkin dia gagap, sebab tu dia lambat. Mungkin dia was-was, mungkin dia masbuk. Kita tengok anak suka baca kan. Tapi janganlah besar pula ustaz tengok gitu. Pak tidur tu memanglah dia patut risau. Udah kuliah tidur, mana dia menunggu alif tidak ba tidak kha macam-macam kuliah tajwid, masuk kha dalam kuliah. Orang kahwin tak tidur pula. Nampak seketul ayat. Ustaz nampak makin kecil gitu dengan kuliah. Jadi anak tengok mulut dia. Bila dia bagi salam yang pertama tu tak bergerak langsung Azmi, tak bergerak mulut dia. Mana bagi dia salam just toleh. Anak tengok lagi, confirm, reconfirm. Kata budak ni bisu.
Lepas tu elok dia kecek dengan hasil saya dia. Nak cerita dia bagi salam tu bagi dia toleh. Konsep salam pada dia toleh. Ini yang Nabi kata, letih saja kamu sembahyang. Kalau Nabi ada ketika itu, dia kata kamu kena ulang balik sembahyang. Bila kamu ulang, baru ini nama kamu mengerjakan sembahyang. Tolong rujuk balik dalam yang ada cerita. Betapa Nabi bila sahabat buat salah, dia salah yang menyebabkan kena koreksi balik sembahyang, i'adah ulang, Nabi kata kamu ulang balik sembahyang. Tengok senario yang cukup, apa kata orang, menggamit semangat beribadah. Tak ada hard feeling langsung di kalangan sahabat. Ya. Jadi kita kalau tok guru tegur, kita ada budaya kecil hati, jauh hati, retak hati, apa lagi, macam-macam hati-hati yang jenis hati-hati lembik ni. Kerah hati pun tak boleh juga, tapi tambah hati kita naknya. Jadi kalau kita ada yang hati remuk redam ni, awak tak boleh ngaji ilmu. Dan bagaimana budak ni? Kalau dia duduk dengan kuliah, senang kita cerita dengan dia. Lepas salam ni jenis puak-puak doa tak mau apa tak mau, keluar. Ramai. Kalau dalam satu kajian rawak baru-baru ni daripada seorang ulama, dia kata umat Islam yang tak boleh baca Quran sekarang ni 70%. Sama ada tepat tak tepat, ia tetap satu analisis yang valid. 70% orang Islam sekarang tak boleh baca Quran. Semayang lagi menyedihkan, tak sampai 30% yang semayang. Dalam itulah yang belajar Quran dengan yang tak belajar Quran tapi boleh baca berbunyi je. Dalam itulah yang semayang walaupun tak belajar fiqah. Tu dalam peratus yang tak sampai 50 tadi tu. Tak risau kita tuan. Nasib baik ada usaha-usaha daripada banyak badan mengusahakan supaya Imarah Al-Quran buat program itu, buat program ni kan. Nasib baik. Kalau tak ada, bayangkan bagaimana. Jadi yang nak cerita ni, cerita apa ni? Cerita bagi salam tak buka mulut. Macam mana sembahyang? Ni cerita batalat salatu. Maka batal sembahyang dia bagi orang yang tidak baca basmalah di dalam Fatihahnya. Di sisi mazhab Syafi'i. Wa man tarakaha, dan sesiapa yang meninggalkannya indal malikiyati, di sisi mazhab Maliki, fala syai'un. Maknanya vice versa. Maknanya tidak batal. Bagi mazhab Maliki, siapa yang tak baca basmalah dalam Fatihah, fala syai'un, maka tidak batal. Maksudnya begitu. Berdasarkan hadis tadi lah. Hadis daripada Tirmizi tadi. Ya. Dia ada bagi dalam kurungan tu. Ghaira, melainkan anna kathiran min fuqaha'i al-malikiyyati yufaddilu qira'ataha khurujan min al-khilaf. Melainkan dia kata, ini dia nak buat satu bentuk tambih, satu bentuk perhatian. Melainkan dia kata bahawa anna kathiran min fuqaha'il malikiyah, bahawa ramai di kalangan fuqaha Maliki, daripada ulama-ulama mazhab Maliki, sebahagian besar daripadanya, makna lebih 50% daripada ulama mazhab Maliki, makna majoriti ulama Maliki, ya, yufaddilu qira'ataha, mengutamakan membacanya. Walau bagaimanapun tak baca pun tak apa, tetapi majoriti ulama Maliki tetap mengambil keutamaan membaca itu lebih diutamakan. Kita tengok ulama mazhab Maliki, ulama Maliki ni, Imam Malik ni tuan-tuan, dia memang menjaga bab-bab adab. Dia amat jaga bab adab. Sebab tu dia pernah ambil satu hadis dan disyarahkan pada pengikut dia. Imam Malik sebut, atau kama qala, tidak akan memperolehi kejayaan di kalangan kamu selagi kamu tidak mengikut jalan-jalan yang telah ditempuh oleh ulama-ulama dulu. Sebab itu kita tak heran dalam kalangan sekarang ni pun, daripada benua Arab sendiri pun tuan-tuan, ada satu kelompok dia suka duk bid'ah amal. Ini kebanyakan mereka-mereka
ilmuwan daripada Hijaz, tanah besar Hijaz, Saudi. Tapi ilmuwan-ilmuwan agama daripada Syam, Syria, yang kebanyakan daripada golongan tabi'in, dia suka buat benda-benda ni. Amal buat ini, buat lebih ini, buat nisfu Sya'ban, buat baca Quran. Ini kebanyakan ulama pada Syam. Tapi boleh Hijaz, ni yang bid'ah. Jadi kita tok-tok guru banyak ambil pada Syam. Lepas itu buat doa nisfu Sya'ban, buat puasa sunat, buat tahlil arwah. Sebab ulama Syam ni tempat Nabi berdagang. Syria sekarang ni yang nak diserang baru-baru ni, Allah pelihara bumi Anbiya. Syam tu Syria. Nak ceritanya, di kalangan ulama Maliki ni seolah-olah ini macam memihak kepada ijtihad ulama-ulama Syam. Mana walaupun bagi mereka tak baca basmalah tak apa, tapi baca lebih diutamakan, lebih afdal baca. Jadi kalau orang kata ni bid'ah, itu bid'ah, katakan itu hanya satu kelompok saja yang cakap. Ada kelompok lain yang tidak membid'ahkan. Kenapa anda tak tengok yang itu? Cuba kita buat ganjakan paradigma sikit. Cari apa yang Nabi buat, bukan apa yang Nabi tak buat. Sebab bila apa yang Nabi buat, kita ada kekuatan untuk beramal. Sebab apa? Sebab amalan kita tu kurang nak balik kampung. Kita tengok bawa-bawa Syazmi, Syekh Abdul Aziz kita, Syekh Datuk memanglah orang Melayu kata Rejab Sya'ban ni bulan arwah. Mak bercakap lah, tidak untuk menyinggung siapa-siapa pun. Kebanyakan yang pergi jumpa Allah tu, kebanyakan ada tu, kebanyakan. Pada pandangan zahir kita ramai yang kurang bersedia. Kurang bersedia jumpa Allah. Pasal apa? Berdasarkan riwayat hidup mereka. Kita boleh tengok yang jumpa Allah dalam keadaan tak bersedia, tapi empati dan simpati tetap. Doa wajib. Cuma kita doakan Al-Quran dan segala amalan mensyafaatkan almarhum almarhumah. Tapi sebagai iktibar kita yang hidup di Syazmi, kita kena banyakkan amal. Nak banyak amal macam mana kalau tak ada ilmu? Nak ada ilmu macam mana kalau tak datang belajar? Nak datang belajar macam mana kalau tak ada pengorbanan? Nak ada pengorbanan macam mana kalau tak biasa? Nak biasa macam mana kalau tak ada kawan yang nak mendorong? Nak cari kawan macam mana kalau tak pandai pilih kawan? Nak pandai pilih kawan macam mana kalau hidup macam kesumbang? Hang-hang aku, nafsi-nafsi, dulu gua. Jangan kacau dalam kubur masing-masing. Pasal dalam kubur masing-masing lah, suka masuk kubur tu nak kacau. Jangan jaga tepi kain orang. Siapa pula jaga tepi kain orang? Nak jaga orang tu. Kan ini budaya-budaya yang banyak masih boleh diperbaiki. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita di akhir zaman kena mempersiapkan diri kita nak balik kampung. Saya sebut baru ni satu power words. Sebab benda ni nak cerita, Allah pinjamkan kita dalam keadaan bersih. Kenapa ramai orang memulangkan balik dirinya kepada Allah dalam keadaan tidak bersih? Allah pinjamkan kita bayi yang baru lahir, dibalut dengan kain putih namanya kain lampin, disambut dengan azan, iqamah, tahnik dan sebagainya, aqiqah dan sebagainya. Tapi kenapa? Bila datangnya dia tu dalam keadaan orang suka, orang gembira, orang peluk dia, kalau boleh biarlah perginya pun begitu juga, dibalut dengan kain putih, melambangkan bersih. Biarlah amalan tu bersih. Biarlah perginya juga bukan orang suka, tapi perginya makna terasa sangat adanya, dihargai, perginya rugi. Cuba kita jadikan diri kita orang yang macam ini. Orang lain mendapat keuntungan, kita pun dapat keberkatan, keredaan Allah. Mana Allah bagi pinjam kita dalam keadaan bersih, pulangkanlah balik diri kita dalam keadaan bersih. Sebagaimana kalau kita pinjam harta orang, pinjam cangkul ke, pinjam pisau ke, pinjam apa, cawal ke, gapo ke, kalau kotor, kita guna kotor tu kita yang kotorkan, pulangkan balik, bersihkan balik. Adab bila orang memberi, kita menghargai. Menghargai ini patutnya lebih. Bagi pada Allah diri kita ni balik dalam keadaan yang lebih baik.
barulah selayaknya kita kata kita hamba Allah dan Allah terima kita ni sebagai hamba-Nya. Kita tersekira sikit Datuk ni nak masuk Ramadan ni. Takut-takut jadi hamba Allah bulan Ramadan ni. Ya. The Ramadan people. Kita tak mahu jadi begitu. Sebab ada orang the Saturday people, the Sunday people. Jangan jadi the Friday people, the Ramadan people. Ramadan itu madrasah, mendidik. 11 bulan akan datang. Kita betul-betul maknanya bersedia untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita ni tadi. Jadi bagi kebanyakan ulama Maliki, mereka tetap memilih membacanya. Sebab apa? Nak tambah amal. Benda ni pun bukan salah, bukan benda tak elok. Kita. Kenapa mereka memilih jalan itu? Khurujan minal khilaf, untuk keluar daripada permasalahan berbeza-beza pendapat. Maknanya dia nak harmonikan juga pendapat. Dia tak ada macam percanggahan. Setengah orang dia takrifkan khilaf ni sebagai berselisih. Bagi ana Datuk Guru ana, dia tak berapa minat guna perkataan selisih. Selisih ni selalunya menunjukkan kita berbantah-bantah. Selisih faham kan istilah Melayu. Kalau selisih faham ni maknanya ada sedikit pergeseran pendapat. Sedangkan ulama dia tidak sampai tahap bergaduh. Sebab itu anak dan Tok Guru anak lebih suka khilaf ni ditafsir, diterjemahkan sebagai berbeza pendapat. Kita boleh berbeza cara, tetapi matlamat kita sama. Tapi ingat, matlamat tidak menghalalkan cara. Hasan Al-Banna. Lepas tu kau nak buat baik, cara kena ambil kira juga. Jangan nak kumpul dana baik tapi pelaksanaannya maksiat. Tak boleh. Lepas tu kena ambil kira tu. Pagi ni Syekh Azmi kita banyak main bahasa. Dan saya rasa Syekh Azmi suka lah benda macam ni. Dia pun boleh memanfaatkan. Ni aset. Saya nak ceritakan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama ni kita tengok apa yang berlaku sendiri kepada Syekh Muhammad bin Idris yang dikenali dengan nama Imam Syafi'i. Satu hari dia semayang di masjid Imam Hanafi di Baghdad sana. Ada maqam dia, semayang subuh. Jadi Imam Syafi'i ni dia memang ada pengikut dia. Memanglah tok buku. Dia ada buku semayang subuh dengan Imam Syafi'i. Pagi itu Imam Syafi'i tak baca kunut. Semayang di masjid Imam Abu Hanifah, pelopor mazhab Syafi'i Hanafi dan tok guru imam-imam mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi lah kata Omar bukan buat bid'ah 20 rakaat tarawih. Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi cakap kita tak payah cakap banyak. Pendekkan cerita. Siapa kita? Imam Hanafi boleh khatam 30 juzuk dalam satu rakaat sembahyang. Kita nak khatam 30 juzuk 30 Ramadan pun bagai nak buntang biji batu. Kalau boleh disingkap-singkapnya, pegang muka surat Quran tu 4 lay sekali nak disingkap tu cepat. Tu salah mana ya. Jadi lepas sembahyang subuh anak-anak murid jumpa tuan guru Imam Syafi'i, wahai tuan guru, bagaimana hal keadaan solat subuh kita tadi? Tuan guru nampaknya tak baca kunut. Jadi kami ingin tahu kenapa tuan guru berbuat begitu. Begitulah lebih kurangnya. Kalau saya cakap Arab kan saya faham seorang. Jadi saya cakap Melayu. Ya. Jadi Imam Syafi'i kata pendek saja. Ni ulama dia cakap pendek je. Aku menghormati tuan punya maqam ini. Dah wafat pun tetap dihormati. Imam Hanafi Syafi'i menghormati maqam Imam Hanafi. Yang Imam Hanafi ni sembahyang subuh tak baca kunut. Itu zaman Imam Syafi'i. Terjadi di zaman Imam Ar-Rusli namanya. Adalah Bismillah. Anda pergi Singapura, banyak anda dapat yang tiba di Singapura tu. Bumi pengamal tariqat. Berjumpa dengan tuan guru daripada Madinah. Tuan guru ni anda difahamkan sepanjang bulan Ramadan dia duduk di sisi makam Nabi. Dia syarah kitab Sahih Bukhari hingga khatam. Setiap hari.
tua kecil dah bongkok dah. Jadi semayang satu hari itu semayang asar. Semayang asar. Jadi menghormati dia sebagai ulama besar Madinah. Jadi kami pun silakan dia jadi imam. Bila dia jadi imam, dia ni mazhab Hambali tuan. Saudi Hambali, walaupun ada Hanafi, ada Maliki, tapi makna majoriti orang Hambali. Bila semayang asar, anda tengok kaifiat cara dia duduk tahiyat akhir tu. Dia buat duduk tawarruk. Tawarruk ialah duduk tasyahud akhir macam kita duduk bersimpuh sengit tu. Padahal kalau ikut mazhab Hambali, duduknya adalah duduk iftirash. Kita pergi Saudi, semua dia duduk iftirash. Jadi anda tengok, Masya Allah, inilah wali. Mana dia menghormati ijtihad orang-orang di Asia Tenggara. Dia boleh taklid, dia boleh pindah pada perbuatannya kepada mazhab Syafi'i. Ini orang dia. Anda perhati, ramai orang tak perhati. Anda rasa dia orang tak perhati. Yang penting dapat sembahyang dengan ulama sudah. Tapi anda mengambil kesempatan keemasan ini untuk belajar. Belajar dari alam, belajar dari perbuatan. Tengok, Masya Allah. Terus dia mari. Beginilah Imam Hanafi meraihkan Imam Hanafi, walaupun Imam Syafi'i meraihkan Imam Hanafi, walaupun Imam Hanafi sudah wafat. Makna menghormati pendapat orang lain. Jadi anda nak ceritakan tuan-tuan, majoriti daripada ulama Maliki tetap membacanya sebab tak hendak terlibat dalam masalah berbeza-beza pendapat ni. Kalau boleh benda tu diharmonikan, ada ruangan dan ada nasnya, buat. Sebab memang ada hadis. Wa yufaddilu an takuna sirran. Tapi dia buat ada cara. Majoriti ulama Maliki baca basmalah ni, tetapi dan mengutamakan membacanya an takuna sirran, membacanya secara perlahan. Jadi mereka baca perlahan. Dia tak baca kuat. Maknanya dia ambil tengah-tengah. Buat tapi baca perlahan. Maknanya macam mana dia punya pelaksanaan bagi jumhur ulama Maliki ni? Allah. Kalau Maliki dia angkat takbir macam tu. Dia gitu. Dia tunduk dia punya jari jemari dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jumhur buat macam tu. Ada minoriti yang buat Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung tak baca. Dan kedua-dua pendapat tu adalah benar. Kita tengok bagaimana dia menjaga perkara-perkara ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi sedikit yang di bawah tu. Al-lahnu fil Fatihah. Al-lahnu fil Fatihah. Kesalahan. Al-lahnu kalau baca lajunya al-lahan. Lahan ni bahasa Melayu ada kesalahan. Jadi orang Melayu ambil perkataan kesalahan dari bahasa Arab. Kesalahan ada tak? Daripada al-lahan. Itu dia. Ya. Kesalahan fil Fatihah dalam bacaan Al-Fatihah. Qala al-Imam an-Nawawi, dalam berkata Imam An-Nawawi, ni mengikut mazhab Syafi'i, Imam yang kelompok Imam Syafi'i ni. Fi Syarh Muslim, dalam kitab syarah Muslim. Fi Syarh Muslim, dalam kitab syarah Muslim. Imam Nawawi dia ada karang kitab syarah kepada kitab matan Sahih Muslim. Sahih Muslim tu taklah berapa banyak, tapi bila disyarah oleh Imam Nawawi dia jadi berkembang. Adalah di rumah saya memang ada kitab ni. Ya. Kitab-kitab ni penting Syahmi, sebab kadang-kadang orang tanya. Jadi bila bab hukum walaupun ada di minda kita, selalu kalau orang tanya, anda akan dulu KIV.
bagi saya masa. InsyaAllah kalau tanya Al-Quran tak apa, bangun tidur pun tanya lah, InsyaAllah kita jawab. Tapi bila tanya fiqah ni, nanti dulu. Macam semalam satu ustazah tanya, tak, orang tu Ustaz, orang tu Musalam, siapa ni? Alah saya ni. Oh, dalam hati hidup lagi kau. Mana lama dah tak telefon ustaznya. Ada masalah baru telefon. Itu ustazah tu. Yang tak ustazah tak tahulah. Ustaz, ni ada masalah dah sikit ustaz. Ni cerita ada tempat ni nak buat sembahyang hajat lepas waktu asar ni, macam mana ustaz? Dia pun ada ustaz ni juga. Ni susah ni. Bila dah banyak sangat nak buat sembahyang hajat lepas waktu asar. Macam mana ustaz? Saya ilmu saya tak sampai dah nak menjawab benda tu, dia kata. Kalau ilmu ustazah tak sampai, bagi saya masa sikit. Dalam beberapa minit call saya balik atau saya call. Jawapannya next change coming soon. Itulah seri yang ke-12. InsyaAllah. Dia memang kena macam tu lah. Kita ambil ni sikit je. Boleh lagi Syekh Abdul Aziz? Sikit lagi ya. Wa idza lahana fil Fatihati, dan jika melakukan kesalahan dalam Al-Fatihah, lahnan yakhillul ma'na, kesalahan yang merosakkan makna. Bila buat kesalahan dalam Fatihah, salah tu pula boleh rosakkan makna. Kadhammi ta'i, seperti membariskan hadapan ta. An'amta, huruf ta pada kalimah an'amta dalam Fatihah dia baca an'amtu. Itu salah, an'amtu dia baca. Au kasriha, atau membariskan bawah an'amta dia jadi an'amti. Kafin, itu satu. Atau au kasri kafin, atau membariskan bawah huruf kaf. Iyaka, pada perkataan iyaka dia baca iyaki. Ingat panjang aki ke? Buki ke? Dia baca iyaki. Batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Patutnya an'amta, orang-orang yang kau beri nikmat. Dia baca an'amtu, orang-orang yang aku beri nikmat. Dia baca an'amti, makna dia kata Tuhan tu wal'iyadzubillah orang perempuan pula. Dia tukar dia punya feminine masculine, dia tukar. Atau dia bagi bawah kaf pada iyaka jadi iyaki. Tuhan pula dia kata orang perempuan juga. Ada tuan perempuan pula. Dia macam jin pula. Ada jin tina, jin jantan. Ya. Kata macam tu. Batalat salatu, maka batal sembahyang dia. Batal sembahyang. Ini bukan cerita awak ambil kursus bahasa Arab ke, ambil diploma bahasa Arab pertuturan. Ini bukan cerita tu. Bila you baca je, ingat, ini ibadat ya. Wa illam yakhillil ma'na, dan sekiranya tidak merosakkan makna, ini satu pendapat. Sebab tak boleh terima pendapat ini sebagai pendapat mutlak, sebab ini satu saja pendapat. Baik, kalau nak pendapat yang betul, dalam kuliah Quran ke apa nanti, dalam bab nanti kita ada bincang bab lahan secara menyeluruh. Ada pendapat-pendapat lain yang perlu diambil kira. Cuma dalam kitab kerja ni, dalam kitab ni, dia utarakan pendapat ni, kita raikan dulu pendapat ni. Tapi ini bukan pendapat muktamad. Kita rujukan banyak bukan ni saja. Kafathil ba'i, seperti membaris atas ba, minal maghdubi, dari huruf apa ba, daripada perkataan al-maghdub. Ghairil maghdubi alaih, maghdubi alaih, dia macam maghduba. Tapi tak berubah makna. Al-maghdubi, al-maghduba, makna tak berubah. Dia kata alaihim, al-maghdubi alaihim wa nahwihi, dan seumpamanya. Adalah contoh-contoh lain yang macam itu juga kategori kesalahannya. Kariha min dhalik, dibenci melakukannya. Makna dibenci makruh lah. Kariha itu makna makruh. Makruh ni makna dibenci Allah dan Rasul, tak bagus. Walam tubtil salatuhu, dan tidak batal semayangnya. Dia kata hanya makruh saja tapi tidak batal.
Sampai situ dulu kita pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan dapat kita menyambung kembali dalam siri yang ke-12 ni. Yang ke-12 nanti ada perbincangan-perbincangan yang lebih menarik. InsyaAllah ta'ala ikutilah. Dan hingga itu kita tangguhkan dulu yang majlis kita, dan saya dengan rasa rendah diri merakamkan ucapan selamat menghayati, mensyiarkan bulan Al-Quran Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita mengambil tarbiyah dan mentarbiah diri dan keluarga dalam bulan yang mulia ini. Pastikan ilmu dan amalan kita pada Ramadan ini lebih baik daripada yang lalu. Ramadan dah tentu baik. Orang yang dalam Ramadan itu pasti kena jadi lebih baik. Sebab orang yang lebih baik inilah orang yang beruntung. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah.